Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Fija Story Channel. Alhamdulillah, kita dapat bersua kembali meskipun telah lama menyepi. Minta maaf, assignment banyak. Okey. Jadi untuk video kali ini, kita akan ceritakan tentang pembelajaran dari Al-Quran ataupun apa fokusnya selain hafaz Al-Quran, subjek dia macam mana, courses dia macam mana, syubhah dia macam mana. InsyaAllah kita akan rungkaikan selepas ni. Okey, jadi untuk permulaan, saya akan ceritakan tentang hafazan terlebih dahulu seperti yang semua maklum dan saya telah ceritakan pun dalam video sebelum ni, FAQ Darul Quran. Pelajar di Darul Quran semuanya wajib untuk menyelesaikan atau mengkhatamkan 30 juzuk hafazan. Tapi telah disukatlah mengikut sukatan tertentu bagi setiap semester. Kita panggil muqarrar. Muqarrar ni silibus. Okey, jadi untuk semester 1, muqarrar untuk semester 1 akan bermula pada juzuk 1 sampai juzuk 5. Kemudian untuk semester 2 dari juzuk 6 sampai juzuk 11. Semester 3 dari juzuk 12 hingga 17. Semester 4 dari juzuk 18 hingga 22. Semester 5 dari 23 hingga ke 27 dan semester 6 dari 28 hingga selesai hingga juzuk 30. Dan bermula batch kami iaitu batch 2020-2023. Batch kami bermula untuk final exam tu dibawa dari muqarrar awal daripada juzuk 1 lagi. Jadi macam kami semester 2 hari tu daripada juzuk 1 sampai ke 11, bukan dari 6 ke 11 tapi daripada 1 lagi. Okey. Jadi insya-Allah seterusnya akan begitu jugalah. Jadi akan diambil daripada juzuk 1 hingga ke akhir. Jadi pada sem 6 kita akan menghadapi ujian sangat besar, yakni ujian hafazan dari juzuk 1 sampai 30. Okey. Jadi macam mana kita nak selesaikan muqarrar kita tu dalam 5 atau 6 juzuk tu dalam satu semester? Jika ikut perkiraan ataupun ikut jadual, kita ada 16 minggu perkuliahan. Jadi kalau kita setiap hari kuliah tasmid sebanyak 1 makro sehari, kita akan dapat 2 minggu tu akan dapat selesai 1 juzuk. So Isnin sampai Khamis tu kita tasmid hafazan baru. Hari Jumaat tu kita ulang semula dari makro 1, 2, 3, 4 yang kita tasmidkan pada hari Isnin hingga Khamis tu. Jadi kalau kita ikut macam tu, kita akan selesai muqarrar tu tepat dan ada masa untuk kita murojaah bagi final sem. Tapi kalau kita dapat selesaikan lebih awal hafazan tu, alangkah sangat lebih baik lah, sebab kita akan ada sangat banyak masa untuk murojaah, untuk belajar subjek lain. Macam tu. Ikut kemampuan kita. Kalau kita tak mampu, jangan paksa. Ikut. Yang penting kita tak tertinggal. Supaya di akhir nanti kita tak kewalahan ataupun tak kesusahan untuk nak kecap hafazan dengan madahnya, dengan nak murojaah, dengan buat tahriri. Setiap kali kita tasmid, kita kena sertakan juga dengan tahriri. Okay, ini Quran tahriri. Saya pernah tunjuk di video sebelumnya tapi tunjuk contoh-contoh je. So ini adalah Quran tahriri yang mana kita kena bawa kalau secara offline lah. Kalau secara offline di DQ, di halaqah, di kelas, kita kena tasmid secara dengan bawa tahriri dah siap. Nanti sambil kita tasmid tu, ustazah akan semak, ustazah atau ustaz akan semak di sini dan tanda tangan. Contoh macam ni lah. Okay, contoh macam ni kita tulis, kemudian ada tarikhnya dan ini adalah tanda tangan guru kita lah, guru tasmid kita, pensyarah tasmid. Okay. Jadi kalau offline macam tu. Kalau online seperti keadaan sekarang ni, kita belajar di rumah. Jadi kalau keadaan macam ni, kita tetap kena tulis, tetap kena lengkapkan juga tahriri, dan tinggalkanlah muka surat, tinggalkan tempat yang bertanda tangan tu supaya nanti bila dah balik DQ, bulan 10 balik DQ, maka guru akan tanda tangan lah. So biar kosong. Jadi apapun tahriri ni tetap kena dilengkapkan, tulis cantik-cantik. Sebab bila kita khatam, kita akan khatam sekali dengan tulisan Al-Quran kita sendiri. Okay. Jadi pentingnya tulisan tahriri ni juga untuk kita ingat apa yang kita dah hafalkan dalam tulisan. Jadi kadang kita dengar kat telinga je. Maksudnya kita dengar hafal, bila orang baca kita boleh dengar, tapi nak tulis tu kadang ada ejaan yang tersilap semua. Jadi tahrir ini juga untuk membantu kita ingatkan ataupun kuatkan kembali hafazan. Jadi bila dah selesai 16 minggu perkuliahan, dah selesai muqarrar kita, dah tasmid, dah murojaah semua, kita akan dihadapkan dengan ujian semester lah, ujian akhir semester atau kita panggil final exam. Jadi final exam ni akan dimulakan dengan ujian Al-Quran dulu. Mula-mula ujian hafazan dulu, kemudian tahriri. Okay, untuk ujian hafazan ni, kita akan diuji biasa soalan dari awal makro, awal surah, awal juzuk. Tapi ada juga soalan-soalan yang tebuk. Maksudnya juzuk-juzuk tertentu yang kita akan ditebuk mana-mana je. Awal muka surat ke, tengah-tengah ke, kena sambung sebelah ke. Jadi macam tu. Jadi kita kena prepare.
Okey, jadi untuk memudahkan macam mana kita nak merojaah kan, nak ingatkan awal makro semua kita nak ingat. Jadi ada buku namanya Naskah Maqari. Jadi buku ini jadi buku ini adalah isinya untuk kita murojaah, dah dituliskan dekat sini. Jadi awal makro macam mana, awal surah macam mana, supaya bila kita murojaah kita tak perlu dah bawa Quran. Ini untuk kita test lah, kita dah ingat belum. Jadi untuk kita baca, nak murojaah satu juz senang. Jadi contoh ya, ini mungkin tak nampak kat sini sebab terbalik. Okey, contoh kat sini, ni juzuk 2 ditunjukkan. Makro 1 bermula dengan apa, muka surat berapa, macam tu. Ayat berapa. Jadi naskah ni sangat memudahkan untuk murojaah. Memang kalau kita dah akhir tu, dah hari-hari terakhir sebelum exam tu, kita dah murojaah banyak kali, kita ingat dengan cara ni. Maksudnya kita nak ingat kedudukan tu, boleh bayangkan lah, sangat membantu Naskah Maqari ni. Disertakan juga awal-awal surah. Awal surah tu, setiap satu ayat tu disertakan dekat sini juga, supaya kita lebih ingat. Jadi untuk membeli buku makro ini, saya sertakan link di bawah, boleh hubungi seller dia insya-Allah. Buku Naskah Maqari ini diterbitkan oleh Intellectual Quranic Generation Association ataupun IQRAC. Senang cerita, ini budak persijilan yang buat. Pelajar persijilan Darul Quran IIUM yang hasilkan buku ini. Dan dia dah cetakan ke berapa dah. Dan Alhamdulillah sangat membantu. Jadi link ada dekat bawah. Link untuk pembelian buku ni ada di bawah. Boleh hubungi seller tersebut insya-Allah. Semoga membantu untuk ujian dan juga untuk kita ingat sampai bila-bila lah. Okey. Jadi untuk ujian kita mula dengan hafazan kan, hafazan kemudian tahriri. Jadi ujian hafazan tu adalah dalam beberapa soalan dan ujian tahriri pun beberapa soalan, dan masanya akan diberi. Kalau ujian tahriri tu akan dalam dewan, jawab ramai-ramai. Kalau ujian syafawi tu kita berhadapan dengan guru lah, tapi bukan guru tasmid kita. Akan random. Kalau kita dapat guru tasmid kita tu, alangkah bersyukurnya lah, sebab guru kenal kita, kita kenal guru tu kan. Jadi tapi itu sangat kemungkinan yang sangat kecil. Okey. Kemudian kita akan ada ujian untuk madah. Okey. Untuk madah, ini nak cerita sangat penting lah untuk madah. Kena tekankan di sini untuk kita masuk DQ ni, untuk diploma, kita masuk Darul Quran diploma ni, untuk semester 1 dan 2 kita belum ada pengkhususan lagi. Belum ada lagi. Untuk semester 1, madah yang akan kita pelajari ada 6. Tajwid, ulum Quran, tafsir, bahasa Arab, qiraat dan pengajian Malaysia. Okey. Jadi untuk tajwid macam biasalah, tajwid kita belajar tentang idgham, ikhfa, tentang sifat huruf, makhraj huruf. Kemudian ulum Quran kita belajar tentang mukjizat Al-Quran, tentang wahyu, tentang rasul. Kemudian kita belajar bahasa Arab. Bahasa Arab kita belajar macam biasa, bahasa Arab. Kemudian pengajian Malaysia. Kemudian tafsir kita belajar tentang macam istilah tafsir tu apa dia, kitab-kitab tafsir apa, ulama-ulama tafsir. Dan bahagian kedua daripada kitab tafsir kita belajar tu, kita belajar tentang tafsir Al-Kahfi. Sangat menarik sebab ustaz akan ceritakan, ustaz atau ustazah yang akan mengajar kita akan syarahkan dengan baik, dan kita akan rasa banyak benda yang kita pelajari. Kemudian untuk qiraat, bagi yang tak pernah tahu qiraat ni apa, qiraat ni adalah cara bacaan yang berbeza-beza pada berbagai imam. Contoh kan, kalau kita pernah dengar, untuk tajwid yang akan kita pelajari adalah mengenai hukum seperti idgham, ikhfa, makharijul huruf, sifat-sifat huruf. Kita akan belajar secara lebih mendalam. Kemudian untuk ulum Quran, kita belajar tentang mukjizat Al-Quran, maksud wahyu, nasakh mansukh, banyak benda. Kemudian untuk tafsir, kita belajar yang ada dua bahagian. Dua bahagian kita belajar. Yang pertama tentang istilah tafsir. Kita belajar istilah tafsir tu apa, ulama-ulama tafsir, sejarah ilmu tafsir. Bahagian kedua kita akan belajar tentang tafsir surah Al-Kahfi. Sangat menarik sebab kita akan belajar tentang surah Al-Kahfi ni ada 3 bahagian, 3 cerita kita akan belajar. Yang pertama kisah ni, kisah ini. Jadi banyak benda yang kita tak tahu dan kita akan tahu. Kemudian tentang qiraat. Qiraat ni bagi yang belum pernah dengar qiraat, pelajaran qiraat ataupun madah qiraat adalah mempelajari cara bacaan imam-imam yang berbeza. Kalau kita pernah dengar lah kan, dalam program-program qari ataupun program tilawah, ada yang baca wadduha, dibaca wadduha. Jadi seperti itu, kita akan belajar untuk yang semester pertama ni qiraat almi terlebih dahulu. Maksudnya teori dulu.
Kita akan belajar macam matan ataupun seperti syair-syair dia, bait-bait dia yang mengatakan imam macam ni membaca cara macam ni, imam ini membaca cara begini. Kita belajar secara ilmi dulu, secara teori. Kita akan mengetahui itu menarik sebab banyak satu perkataan tapi imam ni baca lain, imam ni baca lain, orang ni baca lain, anak murid baca lain. Kita akan belajar benda tu. Dan kita akan belajar seterusnya. Subjek seterusnya adalah bahasa Arab. Bahasa Arab belajar biasa. Banyak yang bahasa Arab ni kita macam dah tahu dah subjek ni, macam dah tahu dah bab ni, bab balaghah ini, bab nahwu ini. Tapi bila masuk dalam diploma yang kita belajar lebih dalam lagi. Kalau kita biasa belajar pasal tashbih kan, tashbih biasa kita tahu dah tashbih majaz mursal apa semua, tapi dalam diploma ada dalam lagi benda yang kita tak tahu. Banyak sangat rahsia bahasa Arab yang kita baru tahu. Kemudian pengajian Malaysia. Pengajian Malaysia ni macam sejarah sekolah menengah versi advance. Kita akan belajar lebih lagi lah. Senang cerita, makin kita bertambah ni kan, bertambah umur, bertambah institusi, apa yang kita pelajari tu akan lebih dalam dan lebih tinggi. Macam tu. Okay, jadi yang penting nak bagi tahu ni. Jadi yang penting nak bagi tahu ni, kesemua pelajaran ataupun madah di Darul Quran adalah berbahasa Arab kecuali pengajian Malaysia dan bahasa Inggeris kemudian, dan ada beberapa subjek tertentu. Jadi majoriti ataupun fokus utama yang kita kena hadapi adalah pelajaran dalam bahasa Arab. Kitab-kitab bertulis dalam bahasa Arab, ujian-ujian dalam bahasa Arab, assignment dalam bahasa Arab. Itu kita kena hadapi. Tapi jangan risau, kerana apa? Bila kita dah masuk di queue dalam kelas, asatidzah akan syarahkan dengan baik bagi kita faham. Kita pun ada kawan-kawan yang sama. Kita buat kerja berkumpulan, boleh tanya. Kita akan terbawa suasana tu sendiri. Memang nampak macam Papa kena tulis bahasa Arab, buat assignment 10 page bahasa Arab semua. Tapi bila antum semua masuk, antum semua akan rasa alhamdulillah okey je. Boleh blend, boleh masuk dah dengan semua benda tu. Macam biasa je, insya-Allah boleh. Jadi berbalik kepada penceritaan tentang peperiksaan tadi kan, final exam, yang mana didahului dengan Quran Syafawi, kemudian Quran Tahriri dan madah. Jadi untuk semester 1 ni kita akan ada 6 madah. Untuk semester 2 pula kita akan ada 4 madah. Okey, 4 madah tu yakni lebih sikit sebab mukarrar yang kita bawa, mukarrar hafazan kita bawa 6 juzuk. Jadi kita hanya membawa 4 madah saja, yakni akidah, bahasa Arab, bahasa Inggeris dan qiraat amali. Bahasa Arab, bahasa Inggeris macam biasa kan. Okay, akidah kita akan belajar tentang rukun iman, tentang rukun Islam, kita belajar tentang kitab, Nabi, Rasul dan sebagainya lah. Dan qiraat amali, yang inilah qiraat amali yang apa yang kita belajar waktu semester lepas, kita akan bawa di semester 2 ni dan kita akan amali. Maksudnya kita akan praktikkan. Kalau yang dulu kita belajar macam mana imam baca, yang ni kita belajar macam mana kita nak baca. Macam tu. Akan belajar lebih dalam lagi. Okay. Jadi itulah dia semester 1 dan 2 yang kita akan belajar secara umum. Kita tak ada pengkhususan lagi, belum ada. Okay. Kita akan masuk pengkhususan atau syu'bah ataupun course atau jurusan pada semester 3. Nanti kita akan ceritakan. Okey. Jadi kalau ada persoalan, macam mana kalau kita tak dapat perform pada exam Quran ke, exam madah ke, apa akan jadi pada kita kan? Okay, memandangkan kita beasiswa. Okay. Jadi seperti yang kita tahu, macam maklum lah, kalau beasiswa memang kena top, memang kena power, memang kena mantap, mumtaz semua kan. Okay. Jadi kalau di Darul Quran, pointer ni nanti antum tahulah, pointer ni dia akan sangat tinggi pada exam Al-Quran, pada exam Al-Quran Syafawi dan Tahriri. Untuk dapatkan markah A tu sangat tinggi. Jadi sangat sukar lah. Jadi kalau kita ada banyak kesalahan sewaktu kita membaca ataupun kita jawab soalan tahriri itu, mungkin akan efek banyak pada pointer kita. Untuk pointer madah, kesemua madah sama. Untuk Quran saja yang lebih tinggi. Jadi apa yang akan berlaku kalau kita tak perform? Kalaulah ujian kita, markah ujian kita tu di bawah standard pointer lulus, maka kita akan menghadapi durtani, iaitu ujian ulangan lah, peperiksaan ulangan, peperiksaan kedua. Untuk peperiksaan durtani ni akan diadakan dalam tempoh yang agak jauh daripada peperiksaan yang pertama lah, peperiksaan asal. Dan untuk durtani, pointer adalah lebih rendah daripada peperiksaan yang asal. Jadi dia akan memberi kesan lah kepada hasil keseluruhan markah kita kan, dari SEM 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waktu grad nanti akan memberi kesan sekiranya kita pernah durtani, akan ada kesan sedikit sebab pointer kita tak sama dengan kawan-kawan lain waktu exam yang final exam yang first tu macam tu.
Jadi usahakan untuk belajar sungguh-sungguh dan jangan sampai kita berada di peperiksaan jurusan ni itulah. Elakkan insya-Allah. Dah habis final exam, kita buat apa? Kita cuti SEM. Okey, cuti SEM berbeza kalau semester genap dan ganjil, berbeza ya. Okay, contoh macam apa yang kami lalui semester 1, kami masuk tahun 2020 bulan 7, kemudian final exam bulan 11, kemudian bulan 11 tu cuti 2 minggu, bulan 12 tu dah masuk terus SEM 2. Itu SEM ganjil, cuti dia sekejap je. Kemudian masuk SEM 2, kami bulan 12 kan. Bulan 13 habis, bulan 13 ya Allah mana ada. Bulan 3 tahun ni habis SEM 2, bulan 4 final exam. Kemudian cuti panjang. Bulan 4, 5, 6 tu cuti, bulan 7 baru masuk. Jadi untuk semester genap kita akan cuti lebih lama. Sebab apa? Waktu kita semester 2, kita kan nak naik kepada semester 3 kan. Jadi akan ada budak SPM, pelajar SPM yang habis dan akan masuk. Jadi akan ada kemasukan pelajar baru. Sebab tu akan ambil masa yang lama. Jadi kita akan cuti lama sangat waktu kita daripada SEM genap nak naik ke SEM ganjil tu, kita akan cuti lama sangat. Boleh bekerja, boleh buat benda yang bermanfaat lah untuk mengisi. Jadi kalau exam, kalau SEM yang ganjil kita cuti sekejap je. Itu perbezaan cuti. Jadi waktu macam sekarang saya semester 3, adik-adik semester 1 yang naik. Ada masa untuk diorang lah, masa yang kosong tu untuk prepare semua benda tu. Sekarang kita nak cerita tentang semester 3, SEM yang tengah saya duduki sekarang. Nak habis dah pun, nak dekat final exam dah. Okay. Jadi untuk semester 3, kita tetap ada pelajaran umum. Kita tetap ada pelajaran ataupun madah yang dipelajari oleh semua syu'bah. Kita akan belajar bahasa Inggeris, bahasa Arab, mustalah hadis dan kepimpinan dan kemahiran interpersonal. Okey. Jadi bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa macam biasa. Mustalah hadis adalah istilah-istilah hadis. Mustalah hadis ni apa yang kita belajar waktu macam PQS dulu, banyak sangat benda yang kita dah belajar sana waktu tu, dan sekarang ni kita belajar dengan lebih dalam lagi. Belajar tentang hadis, hadis maudhu, hadis mursal, hadis sahih, hadis hasan, belajar semua tu. Okey. Lepas tu kepimpinan kemahiran interpersonal ni kita belajar tentang ciri-ciri kepimpinan, untuk cara memimpin dan sebagainya lah berkaitan dengan tu. Okay. Ini adalah 4 ni adalah madah yang umum yang semua syu'bah akan belajar. Selain tu kita akan belajar pada pengkhususan kita, pengkhususan syu'bah kita masing-masing. Pada akhir semester 2 kita akan memilih syu'bah apa yang kita nak masuk untuk tahun depan, untuk semester 3 tu lah. Okay. Jadi sebenarnya waktu masuk DQ ni, daripada awal SEM hari tu, daripada awal masuk tu kita dah kena pilih dah syu'bah. Tapi tentu pilih je apa-apa secara random. Sebab untuk semester 2 ni baru sini akan terangkan dekat kita betul-betul, akan bagi penjelasan, bagi pengenalan. Q&A kita nak tanya apa-apa. Jadi time ni kita boleh buat pertukaran syu'bah. Kalau misalnya kita daripada awal nak masuk pengurusan halal, macam best je. Lepas tu bila sini cerita pasal hadis, hadis macam lagi okey je, boleh tukar. Boleh je tukar. Dan semester 3 inilah kita akan dikelaskan mengikut syu'bah masing-masing. Kalau dulu waktu SEM 1 dan 2 kita akan ikut kelas, setiap kelas tu campur je semua kan, bani-bani, banat-banat lah. Tapi untuk semester 3 kita akan fokus ikut syu'bah, ikut jurusan masing-masing. Di dalam Al-Quran ni ada 6 syu'bah keseluruhannya. Syu'bah syariah, syu'bah qiraat, syu'bah dakwah, syu'bah hadis, syu'bah muamalat dan syu'bah pengurusan halal. Jadi saya akan ceritakan satu persatu supaya ramai lagi boleh tahu apa je syu'bah yang ada kat DQ ni, bukan setakat menghafal Quran sahaja. Okay. Saya akan ceritakan lebih lanjut lah pasal ke-6 syu'bah ni secara ringkas supaya difahami, supaya bila kita nak buat pilihan tu kita lebih tahu. Tetapi kita jumpa di part 2 lah ya. Untuk cerita syu'bah ni panjang sangat, tak cukup. Terima kasih menonton. Assalamualaikum.